Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi di waktu ini berikan tumpuan kepada hari terakhir berkempen untuk pilihan raya kecil bagi Parlimen Pulai dan juga Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Tapi sebelum kita membawa kepada diskusi berkenaan hari terakhir berkempen, kita bawakan laporan dan tinjauan Astro Awani di Johor Bahru, yang mana antara lain kita mendapati jurang nilai mata wang yang ketara mungkin menjadi faktor utama rakyat di Johor memilih untuk mencari rezeki di Singapura. Tetapi bagi penduduk di Parlimen Pulai, mereka bekerja di Republik berkenaan demi mendapatkan gaji yang lebih lumayan untuk menampung kos sara hidup yang tinggi di Johor Bahru. Tinjauan Esrawani di bandaraya itu mendapati segelintir orang ramai bukan sahaja menuntut peluang pekerjaan diperluas, malah isu gaji yang setaraf dengan pendidikan juga diharap dapat ditawarkan di Johor Bahru. Ini bagi memastikan penduduk di negeri itu tidak mencari peluang di negara jiran dan pada masa sama memastikan ekonomi Johor terus berkembang maju. Gaji susah. Banyakkan kerja kat Malaysia ni. Sekarang nak kerja kat Malaysia, kerja kilang pun susah. Dia macam mana? Saya betul-betul berharap agar kerajaan cuba cari jalan yang terbaik, mekanisme yang terbaik untuk wujudkan peluang pekerjaan yang boleh menjaminkan gaji yang lumayan kepada rakyat. Sebagai contoh, naikkanlah kita punya minimum gaji dan boleh bagi lebih kesedaran kepada rakyat lah untuk pulang ke bekerja di Johor, di Malaysia. Ramai orang kita, salah satunya ada education, tapi untuk pekerjaan selevel dengan education tu ada payah sikit. Jadi di Singapura nak kata senang tidak, tapi at least mudahlah untuk diorang dapat. Dan dari segi gaji pun sama. Kalau tingkat gaji tu nak dibandingkan sini, sana lagi tinggi lah nak dibandingkan Malaysia kan. Tak nak kata Malaysia ni rendah sangat pun tidak, tapi kos hidup pun kat Malaysia pun tinggi. So banyakkan orang pergi sana, salah satunya gaji lah untuk sara hidup family dan keluarga. Itu antara beberapa isu yang dibangkitkan sepanjang tempoh berkempen dalam pilihan raya kecil untuk Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram. Tetapi untuk melihat sejauh manakah isu-isu yang dibangkitkan itu menjejaskan kempen dan memberikan undi kepada calon-calon yang bertanding, kita bersama-sama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik UTM. Doktor, untuk waktu ini mungkin sebelum kita memberikan kupasan lebih mendalam berkenaan dengan hasil natijah kempen sepanjang tempoh berkempen diluangkan untuk calon-calon berkempen, mungkin sedikit rangkuman, apakah isu-isu yang sudah dibangkitkan dan sejauh manakah isu-isu tersebut diberikan tumpuan oleh calon dan diterima oleh para pengundi, Doktor? Ya, kita melihat hari-hari terakhir kempen ini memfokus kepada negeri yang kos hidupnya agak tinggi, terutama di kawasan dia Pulai. Di situ banyak warga Singapura datang menyebabkan harga barangan di situ agak tinggi. Di situ banyak warga Singapura datang menyebabkan harga barangan di situ agak tinggi. Akan kembali Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik, untuk kita melihat sejauh manakah kempen sepanjang tempoh berkempen ini memberikan kesan kepada pengundi-pengundi dalam membuat keputusan menjelang hari pengundian pada esok hari. Tapi untuk waktu ini, sementara kita mendapatkan kembali Dr. Mazlan, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali untuk pantau agenda reformasi. Ketika ini kita berikan tumpuan kepada pilihan raya kecil di Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram. Dr. Mazlan Ali di talian ketika ini. Doktor, mungkin kita boleh ulangi semula analisis dan juga rangkuman awal berkenaan dengan sepanjang tempoh berkempen ini. Apa isu yang dibangkitkan dan apa isu yang sebenarnya diberikan perhatian oleh para pengundi? Ya, kita melihat masa kempen yang agak panjang. Dan dalam beberapa hari sebelum pengundian ini, nampaknya parti politik mereka all out sekarang dan mereka telah fokus kepada isu-isu yang
boleh memberi kelebihan kepada mereka. Nampaknya parti daripada kerajaan mereka memfokus kepada kestabilan, mewujudkan kerajaan yang stabil dan mereka melihat keperluan rakyat untuk memilih sebuah parti yang boleh mewakili mereka di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri yang akan memberi kelebihan kepada rakyat. Manakala pembangkang memfokus kepada isu ketelusan, isu rasuah dan dalam beberapa hari ini kita lihat ada beberapa kes pemimpin politik dilepas daripada mahkamah juga dijadikan sebagai isu-isu yang mungkin boleh menarik segmen-segmen tertentu daripada kalangan pengundi di Parlimen Pulai dan juga di kawasan Simpang Jeram. Ya. So ada sekurang-kurangnya dua isu di situ berkenaan dengan melantik seorang wakil rakyat bagi Parlimen dan juga DUN ke dalam Dewan Rakyat masing-masing dan juga dalam kerajaan. Yang keduanya berkenaan dengan ketelusan. Saya nak pergi kepada poin yang pertama Dr. nyatakan tadi. Antara perbahasan juga yang seringkali dibangkitkan oleh warganet adalah berkenaan dengan sekiranya calon yang terpilih itulah calon Pakatan Harapan, maka itu status quo. Tetapi sekiranya yang terpilih itulah calon Perikatan Nasional, itu boleh menafikan majoriti kerajaan perpaduan dalam Parlimen dan seolah-olah juga memberikan gambaran akan menggugat majoriti bagi perwakilan di dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Sejauh manakah dakwaan itu betul? Kerana ada sesetengah yang menyuarakan rasa gusar kerana itu tidak menggambarkan sepenuhnya berkenaan dengan sistem pilihan raya dan juga sistem Parlimen kita, Doktor. Ya, di peringkat negeri Johor nampaknya kerajaan Barisan Nasional yang diketuai oleh Menteri Besar mempunyai kekuatan yang cukup. Sebarang perubahan yang berlaku di peringkat Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram itu tidak menjejaskan. Tetapi nampaknya fokus kepada peringkat persekutuan ini, di mana sekarang kerajaan perpaduan ada 148. 148 itu adalah jumlah asas 2/3 majoriti di Parlimen, di mana sebuah kerajaan yang memiliki majoriti 2/3 itu adalah sebuah kerajaan yang kuat. Kerajaan yang boleh melaksanakan sebarang agenda mereka di Parlimen walaupun ada semak dan imbang daripada pembangkang. Maka pembangkang Perikatan Nasional telah menegaskan bahawa sekiranya mereka menang di dalam pilihan raya di Pulai, bermaksud kerajaan perpaduan telah kehilangan satu kerusi, bermaksud mereka punya 147, itu bukan lagi majoriti 2/3. Maka mereka menyatakan bahawa di atas rasional itu, maka pembangkang boleh menjadi penyemak imbang yang kuat di Parlimen untuk memastikan kerajaan tidak boleh melakukan sebarang keputusan polisi dengan sewenang-wenangnya. Oleh demikian, di peringkat pengundi di Parlimen Pulai secara khususnya, manakala kita sebut tentang kedudukan dalam Dewan Rakyat, adakah pengundi juga memahami isu yang sama? Mereka tahu bahawa sekiranya pemilihan mereka itu akan menentukan kedudukan sokongan dalam Dewan Rakyat itu, Doktor? Saya fikir kawasan Pulai adalah kawasan bandar di mana kebanyakan daripada pengundinya adalah kumpulan partisipan yang memahami isu. Dan kita diberitahu bahawa 30% daripada jumlah pengundi di Pulai itu berada di Singapura. Mereka bekerja di sana. Dan sudah pastilah rakyat yang sentiasa mobile keluar daripada kawasan, dan kawasan Pulai itu sendiri sebagai kawasan urban, maka sudah pastilah rakyat majoriti di kawasan tersebut mempunyai kefahaman tentang apa itu demokrasi, apakah itu fungsi ahli parlimen dan peranan mereka. Maka sudah pasti kempen yang dibuat oleh Perikatan Nasional ini, saya jangka akan menarik sekumpulan ataupun peratus-peratus tertentu dalam kumpulan pengundi di Pulai ini untuk memberi sokongan kepada mereka. Dan beralih kepada isu berikutnya, Doktor nyatakan berkenaan dengan soal ketelusan dan juga soal rasuah, dan itu dikaitkan dengan beberapa kes pimpinan politik yang dilepaskan daripada beberapa pertuduhan yang dihadapi. Memandangkan ini perkara yang baru, Doktor mungkin boleh menjelaskan bagaimana ia memberikan kesan kepada kempen bagi parti-parti politik yang bertanding dalam PRK kali ini? Ya, beberapa tokoh politik yang dikaitkan dengan kes rasuah dan juga kes yang berkait dengan integriti dan dibebaskan daripada mahkamah tanpa dilepas, telah menjadi satu naratif kepada parti-parti politik untuk dijadikan kempen. Dan saya fikir itu adalah keputusan mahkamah. Kita mesti menghormati keputusan mahkamah.
Tetapi di dalam politik ini, lazimnya sesuatu itu akan dinaratifkan kerana naratif politik itu adalah penting sebagai satu strategi bagaimana mereka hendak meyakinkan pengundi-pengundi supaya menyokong perjuangan mereka. Saya fikir dalam isu beberapa ahli politik yang dilepaskan, dibebaskan daripada pertuduhan tanpa dilepas itu, parti Pakatan Harapan yang disokong oleh Barisan Nasional saya lihat sekarang sedang menggandakan usaha mereka untuk memberi penerangan sebenarnya apakah yang berlaku. Kerana nampaknya isu ini menjadi satu fokus dan mungkin boleh menarik setengah-setengah segmen dalam pengundi, maka kita lihat di media sosial dan juga dalam kempen secara berkelompok banyak dimainkan isu ini dan juga penerangan-penerangan balas oleh kerajaan perpaduan untuk menjelaskan kepada rakyat apakah sebenarnya yang berlaku dan yang sepatutnya mereka fahami daripada proses keadilan di mahkamah ini. Dan untuk mengaitkan penjelasan doktor itu dengan sentimen pengundi di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram ini, adakah maksud doktor bahawa keputusan mahkamah tersebut sebenarnya membantu kempen khususnya bagi kumpulan pengundi UMNO Barisan Nasional, doktor? Secara tidak langsung memang keputusan yang membabitkan Timbalan Perdana Menteri, satu tokoh yang sangat popular dan high profile dalam politik Malaysia, dia akan menarik perhatian. Tetapi saya lihat ada impak yang pro dan juga kontra. Impak yang pro-nya adalah orang-orang UMNO sekarang sangat gembira dan mereka yakin bahawa keadilan telah ditegakkan. Maka persepsi yang dibawa, naratif yang dibawa sekarang adalah mereka yakin bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib juga dalam kes-kes yang lain mungkin boleh dibuat representasi yang sama. Kerana bagi orang UMNO, tuduhan-tuduhan ini adalah konspirasi. Dan pelepasan kes Datuk Seri Zahid itu memberi keyakinan bahawa sebenarnya memang telah berlaku konspirasi politik di dalam tuduhan tersebut. Secara tidak langsung dia memberi kelebihan kepada parti Pakatan Harapan di mana UMNO akan secara all out mereka akan memastikan calon Pakatan Harapan akan menang. Dan pada masa yang sama, isu ini juga digunakan oleh Perikatan Nasional untuk memberitahu bahawa bagaimana seorang yang sudah dituduh dan terdapat prima facie akhirnya kes itu dibebaskan. Si tertuduh dibebaskan dan ini digambarkan bahawa naratif yang digambarkan walaupun benda itu tidak benar tetapi dibawa satu naratif bahawa Perdana Menteri ataupun kerajaan perpaduan telah campur tangan. Maka inilah sebenarnya satu proses politik di mana strategi ini digunakan untuk menarik pada saat-saat akhir yang saya fikir akan ada setengah kumpulan yang akan terpengaruh dengan naratif-naratif seperti ini. Itu kontranya, doktor? Ya, kontranya. Tapi kita harus berlaku adil. Kan doktor menyatakan bahawa perkara ini masih lagi dibahaskan dan juga digunakan sebagai sebahagian daripada bahan kempen. Dan Doktor Perdana Menteri juga sudah pun memberikan penjelasan berulang kali berkenaan dengan hal ini. Dan yang terkini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa beliau tidak pernah campur tangan dan memberi arahan kepada bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dalam keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan tersebut. Dan Perdana Menteri menegaskan jika mempunyai kuasa sekalipun untuk menangguhkan keputusan mahkamah terbabit, beliau pastinya akan mengarahkan pembebasan itu hanya dibuat selepas selesai semua pilihan raya. Tentunya saya sebagai Perdana Menteri tahu kesan dan tuduhan yang dilemparkan. Saya terpaksa tanya panjang kepada Peguam Negara, mengapa keputusan begitu? Mengapa sekarang? Jadi kalau ikut tanya saya, kalau saya ada kuasa, saya nak tangguh. Sebab apa? Saya nak lepaskan dulu semua pilihan raya ini. Kemudian Peguam Negara jalankanlah. Tetapi Peguam Negara tidak setuju. Peguam Negara kata tarikh awal mahkamah ialah 4 hari bulan. Dan 5 hari bulan adalah hari akhir beliau. Jadi beliau menjalankan tanggungjawab dia. Dia tak mau lepaskan tanggungjawab yang dia uruskan kepada yang lain. Jadi saya tidak boleh menghalang dan saya juga baca banyak kenyataan-kenyataan, sebahagiannya benar, sebahagian iaitu melahirkan rasa kesangsian, minta penjelasan
lanjut. Saya juga minta penjelasan lanjut daripada peguam negara tentunya. Dan lepas tu saya tak salahkan mana-mana rakyat yang inginkan penjelasan lanjut. Baik Doktor, sebentar tadi itu merupakan respons daripada Perdana Menteri sendiri berkenaan dengan beberapa desakan untuk memahami apakah yang akan berlaku, khususnya melibatkan kes timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kenyataan sudah dikeluarkan. Pada pandangan Doktor, adakah itu akan memberikan kesan kepada kempen kali ini, manakala ini merupakan hari terakhir kempen, Doktor? Ya, saya percaya bahawa penjelasan oleh Perdana Menteri itu boleh memberi kefahaman dan juga keyakinan kepada rakyat, khususnya mereka yang mungkin menganggap bahawa pembebasan Datuk Seri Zahid itu adalah sebahagian daripada rancangan ataupun sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya. Dan kita lihat sebelum Datuk Seri Zahid sudah ada beberapa tokoh politik utama yang lain juga membuat representasi dan mereka juga dilepaskan daripada beberapa tuduhan yang membabitkan jumlah yang begitu besar. Dan selepas daripada kes Datuk Seri Zahid, ada beberapa pemimpin lagi juga telah dilepaskan. Maka saya fikir ini adalah proses mahkamah dan mahkamah ada sebab dan Jabatan Peguam Negara juga ada sebab, dan asasnya maka pada saya isu ini walaupun adalah isu yang sangat kondusif bagi parti-parti politik untuk mendapat mengauk sebanyak mungkin jumlah undi yang mereka perlukan esok hari ini, tetapi saya fikir perkara ini kita perlu menghormati keputusan mahkamah dan terpulang kepada kebijaksanaan pengundi-pengundi untuk mereka membuat keputusan di atas perkara ini. Baik, Doktor, kita beralih kepada apa yang akan berlaku esok seperti mana Doktor bangkitkan sebentar tadi. Berdasarkan kepada laporan dan juga status quo dari sudut sokongan pengundi kepada parti politik dalam konteks Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri PRK kali ini, esok bagaimanakah jangkaan Doktor? Bukan sahaja dari sudut kadar keluar mengundi, tetapi juga dari sudut kecenderungan pemilihan parti politik dalam pengundian kali ini, Doktor. Ya, saya ada membuat satu survey di Parlimen Pulai dan juga survey di Simpan Jeram beberapa hari yang lalu, dan di atas kertas saya melihat result ini sebelum pengumuman pembebasan Datuk Seri Zahid Hamidi. Pada masa itu di atas kertas nampaknya PH mendahului. Tetapi harus dijelaskan bahawa kajian saya itu hanya membabitkan data yang saya kutip daripada kawasan yang terbabit saja, dia tidak melibatkan responden daripada luar kawasan. Tetapi saya mengandaikan majoriti daripada pengundi luar, terutama orang muda, akan menyokong Perikatan Nasional. Dan ini membolehkan peningkatan undi Perikatan Nasional, dan pada masa yang sama tidak ada jaminan untuk PH mendapat undi daripada ahli UMNO itu dengan semaksimum, kerana trend pada hari ini masih ada lagi kekeliruan di kalangan ahli-ahli UMNO. Maka saya jangkakan beberapa hari yang lalu kedudukan di Simpan Jeram adalah 50-50 dengan sedikit kelebihan pada PH, tetapi setelah beberapa isu-isu baru dimainkan ini, saya meletakkan peluang 50-50. Parti mana yang mempunyai strategi yang baik, parti yang mempunyai usaha untuk membawa pulang pengundi-pengundi, memastikan dapat mobilize pengundi turun, memastikan peratus turun mengundi itu tinggi, maka parti itu boleh menang di Simpan Jeram. Berdasarkan kepada kadar keluar mengundi, berapa peratuskah kadar keluar mengundi yang akan memberikan keputusan yang selesa kepada PH, dan berapa pula kadar peratusan mengundi yang akan memberikan keputusan selesa kepada Perikatan Nasional, Doktor? Saya fikir Pakatan Harapan akan mendapat sokongan asas yang kuat di kawasan di mana pengundi-pengundi itu tinggal. Kerana pertama, UMNO mempunyai political base yang kuat di kawasan lokaliti tersebut. Dan bagaimanapun PH dan Perikatan Nasional, mereka mempunyai sejumlah pengundi-pengundi luar yang menjadi pengundi tradisional mereka ini. Nampaknya pengundi luar sudah terbagi, terbelah dua, satu kepada PH, satu kepada Perikatan Nasional. Maka dalam pilihan raya di kedua-dua tempat ini, saya jangka
peratus keluar mengundi ini untuk memastikan sekurang-kurangnya ia menyamai peratus pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu, saya rasa sukar. Kerana pilihan raya kecil ini lazimnya pengundi-pengundi ini tidak melihat ia sebagai sesuatu yang mustahak pada mereka, melainkan pilihan raya umum yang boleh mengubah, boleh menentukan sebuah kerajaan di peringkat persekutuan. Maka untuk memastikan kemenangan, Pakatan Harapan memerlukan sokongan sekurang-kurangnya daripada segmen bukan Melayu, mestilah keluar mengundinya sekurang-kurangnya 75%. Dan pada masa yang sama, Perikatan Nasional mesti memastikan pengundi-pengundi luar pulang itu secara maksimum sekurang-kurangnya juga 75%. Dan keseluruhan sekiranya jumlah turun mengundi itu dalam sekitar 60 hingga 65%, saya fikir peluang mungkin lebih kepada Pakatan Harapan kerana pengundi tradisional UMNO boleh memainkan peranan dan menjadi kingmaker dalam keputusan pilihan raya di dua kawasan ini. Ya, persaingan yang sengit kalau kita melihatkan kepada peratusan keluar mengundi yang diperlukan oleh kedua-dua parti yang bertanding dalam pilihan raya kecil kali ini. Tetapi Doktor, mungkin sedikit ulasan berdasarkan kepada jumlah majoriti yang dimenangi oleh calon ataupun penyandang kerusi Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram ini, kerana almarhum Datuk Seri Salahuddin ketika menangi kerusi Parlimen Pulai pada 19 November lalu menang dengan majoriti yang besar 33,000, tetapi untuk pengundian bagi DUN Johor pada Mac 2022, beliau hanya menang 2,399 majoriti sahaja. Jadi berdasarkan kepada nombor itu, adakah boleh juga dijangkakan bahawa Parlimen akan diberikan kepada Pakatan Harapan, sebaliknya DUN mungkin akan beralih kepada Perikatan Nasional, Doktor? Ya, saya melihat asasnya Pulai itu mungkin dimenangi oleh Pakatan Harapan, tetapi dengan majoriti yang mungkin lebih rendah daripada yang diperoleh oleh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub. Tetapi di Simpang Jerang yang berlaku pada bulan Mac 2022 yang lalu, jumlah pengundi Cina yang turun mengundi pada masa itu adalah bawah 50%. Sekitar 40% lebih saja kerana pada masa itu negara dalam situasi pandemik COVID pada masa itu. Dan orang Cina ini mereka agak takut untuk keluar mengundi disebabkan pandemik ini. Maka dengan kurang 50% jumlah pengundi Cina yang membentuk 43% pengundi di Simpang Jeram itu, sekiranya pengundi Cina ini turun mengundi mencecah 75%, ia boleh memberi peluang yang baik kepada Pakatan Harapan. Maka saya lihat di sini faktor pada masa kini pengundi luar dan juga pengundi muda akan memberi undi mereka kepada Perikatan Nasional. Maka di situ saya melihat peluang antara Perikatan Nasional dan juga PH di Simpang Jerang ini adalah 50-50. Mana-mana pihak yang menang, maka majoritinya adalah sangat tipis. Melainkan berlaku sesuatu pemboleh ubah yang luar biasa yang berlaku sehingga dia menjadi sesuatu yang di luar jangka seperti yang berlaku di Tanjung Piai sebelum pilihan raya 15 yang lalu. Ya, bila sebut tentang pemboleh ubah yang luar biasa, malam ini pastinya merupakan grand finale berkempen bagi kedua-dua gabungan parti politik, Kerajaan Perpaduan dan juga Perikatan Nasional. Apakah jangkaan Doktor berkenaan isu-isu yang akan dibangkitkan untuk mencapai kesan pemboleh ubah yang luar biasa bagi merebut undi yang lebih besar pada esok hari, Doktor? Ya, sudah pastilah isu 3R, walaupun isu 3R ini adalah sesuatu yang dilarang digunakan dalam kempen politik. Tetapi dalam realiti politik Malaysia, isu-isu seperti ini dia sangat kondusif untuk menarik undi dengan cepat. Maka saya jangka mungkin akan ada beberapa isu yang berkait dengan 3R dan pada masa yang sama isu pembebasan ahli-ahli politik daripada mahkamah itu juga menjadi satu senjata, satu strategi terakhir yang akan digunakan oleh parti-parti ini untuk merebut kerusi yang sedang dipertarungkan, terutama di Simpang Jeram yang kita nampaknya 50-50 antara Perikatan Nasional dan PH nampak sama kuat di kawasan tersebut. Tetapi daripada kacamata ahli akademik yang menyokong budaya demokrasi yang sihat, apa pula pesan Doktor pada pengundi? Bagaimana seharusnya mereka membuat keputusan? Kerana ketika ini pasti pelbagai sentimen yang cuba dimainkan dan juga pelbagai juga isu yang tidak dinyatakan dan dijelaskan dengan sepenuhnya. Tetapi akhirnya pengundi harus membuat keputusan. Jadi berdepan dengan situasi itu, apa pesan Doktor kepada pengundi?
Ya, yang mustahak sekali, pertama sekali saya menyeru kepada pengundi-pengundi supaya menunaikan tanggungjawab mereka. Peluang yang ada mereka mesti ambil peluang besok, turun mengundi dan mereka mesti menganalisis isu-isu yang dimainkan oleh parti-parti politik ini. Adakah isu itu adalah sejajar atau tidak sejajar dengan kepentingan negara, kerana yang mustahak sekali adalah kita nak kekalkan kestabilan negara kita, dan pada masa ini walaupun berlaku lagi proses pilihan raya yang berterusan, proses demokrasi yang tak pernah berhenti di negara kita ini, tetapi yang mustahak sekali adalah ahli-ahli politik yang setelah membentuk kerajaan mereka harus fokus kepada bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu rakyat dan pada masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi, peluang-peluang yang baik untuk rakyat, pekerjaan dan seumpamanya. Maka pengundi-pengundi harus membuat pilihan yang baik, yang terbaik pada mereka berdasarkan isu-isu yang telah dilonggokkan kepada mereka ini, dan mereka mesti menganalisis dan memilih membuat keputusan yang paling baik. Baik, terima kasih Dr. Mazlan Ali, Pengasis Politik UTM, berikan komentar berkenaan dengan hari terakhir PRK bagi Parlimen Pulai dan juga Dun Simpan Jeram. Keputusan di tangan anda, tapi waktu ini masih ada ruang untuk membuat keputusan berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan untuk anda memilih yang terbaik bagi memilih wakil rakyat dalam Dewan Undangan Negeri dan juga Dewan Rakyat. Sekadar itu sahaja diskusi untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.